Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 5? Cikgu harap anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, untuk pembelajaran hari ini, cikgu akan sambung topik yang seterusnya, iaitu topik cahaya. Anda semua boleh ambil buku teks, pastikan berada di sebelah dan dengar penerangan cikgu. Okey, boleh buka muka surat 86. Okey, dalam tajuk cahaya ni, 3 aspek ataupun 3 subtopik yang besar yang awak kena tahu, iaitu yang pertama, okey, boleh tengok rajah notes yang cikgu buat ni. Yang pertama yang anda kena tahu adalah sifat-sifat cahaya. Okey, iaitu ada 4. Cikgu akan terangkan satu persatu. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang. Okey, dalam tajuk ni kita akan belajar tentang bayang-bayang juga. Dan yang ketiga adalah aplikasi sifat cahaya. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu sifat cahaya bergerak lurus. Dalam buku teks ada ditunjukkan contoh, iaitu bumbung zinc yang telah bocor. Okey, kalau setengah rumah yang masih menggunakan bumbung zinc, okey, waktu matahari terik, okey, awak akan nampak sinaran matahari tu lurus. Itu adalah aplikasi cahaya bergerak lurus. Okey, contoh lain, dia gabung dengan sifat yang keempat, cahaya tidak dapat menembusi objek yang legap. Okey, ini adalah sama, bukan sama, maksudnya dia serentak. Dia sifat tu serentak, fenomena ni. Sebagai contoh, okey, objek legap ni objek apa? Objek legap ni objek yang tidak dapat ditembusi oleh cahaya langsung. Cahaya tak boleh tembus. Berbanding dengan sifat, awak dah belajar tahun 4 kan, sifat-sifat bahan ataupun objek. Okey, ada 3, legap, lut sinar dan juga lut cahaya. Kalau lut sinar 100% cahaya boleh menembusinya, manakala lut cahaya hanya sebahagian sahaja cahaya boleh menembusi objek tu. Okey, pada cikgu ada contoh. Ini adalah contoh objek yang legap. Okey, bila saya letakkan jari saya di sini, anda tak nampak jari saya yang di belakang remote ni. Tetapi, okey, ini adalah objek yang legap. Tetapi lihat betul lain ni. Okey, ini adalah, awak masih boleh nampak saya punya jari. Okey, bermakna ini bukan objek legap. Okey, faham Bergerak lurus dengan cahaya tidak dapat menembusi objek yang legap. Okey, sifat yang seterusnya ialah boleh dipantulkan. Okey, boleh dipantulkan ni sebagai contoh, kalau awak tengok cermin, awak nampak wajah awak. Okey, ataupun dalam kereta, cermin pandang belakang boleh menampakkan apakah kenderaan yang berada di belakang kenderaan kita. Okey, seterusnya adalah cahaya boleh dibiaskan. Boleh dibiaskan ni bermaksud, kalau kita letak, contoh kalau kita letak straw ataupun sudu di sini, objek tu kelihatan bengkok. Dekat situ bermaksud cahaya dibiaskan. Kenapa dia bengkok? Sebab medium ni dan medium yang atas tidak sama. Kalau medium yang ni, ini adalah air, yang atas tu adalah udara. Jadi apabila cahaya bergerak dari satu medium ke medium yang lain, dia akan terbias. Sebab tu kita nampak kalau kita letak straw kat dalam ni, dia nampak straw tu macam patah. Okey, seterusnya saya harap awak faham 4 sifat cahaya ni. Okey, ini pada muka surat 91, ini adalah rajah sinar. Okey, sinar yang dari lampu suluh ni kita panggil sinar tuju. Manakala bila dia terpantul, kita panggil itu adalah sinar pantulan. Ini dalam subtopik pantulan cahaya ataupun cahaya boleh dipantulkan. Alright.
Sebab itu contoh kalau saya nak beri aplikasi bagi pembiasan cahaya, anda boleh lihat muka surat 96. Okey, ini adalah fenomena pembiasan cahaya. Okey, orang ni nak menangkap ikan. Contoh, orang ni nak menangkap ikan. Imej yang dia nampak adalah di sini. Tetapi imej yang sebenarnya ni, rod yang warna merah ni, imej yang sebenar adalah lebih bawah. Sebab itu berhati-hati apabila berada dalam kolam ataupun laut. Objek yang berada dalam laut, awak lihat lebih dekat, sebenarnya dia adalah dalam. Berhati-hati apabila ingin mandi di kolam renang ataupun di laut. Objek yang kelihatan seperti cetek sebenarnya dia dalam sebab berlakunya pembiasan cahaya. Ni cahaya daripada mata, okey, dia akan terbias. Ini adalah medium udara, dalam ni adalah medium air. Jadi ada dua medium yang berbeza, dia akan terbias. Cahaya tu akan terbias. So objek yang awak nampak kelihatan lebih dekat, sebenarnya dia lebih dalam. Okey, itu adalah contoh bagi fenomena pembiasan cahaya. Okey, seterusnya kita pergi seterusnya adalah faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang. Untuk faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang, saya akan terangkan pada video yang seterusnya. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.